Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga pengerusi dan beserta dengan barisan AJK Surau Jumaat Asy-Syakirin, dan juga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sama-sama kita berniat beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan lihat dua surah, kalau sempat dua surah yang penting, iaitu suratul Falaq dan juga suratul Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Surah ini adalah surah Makkiyah. Perkataan Hasan dan juga Imam Atha, Ikrimah dan juga Jabir, dan pendapat kebanyakan di kalangan ulama, iaitu surah ini adalah surah Makkiyah. Walaupun ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas menyatakan surah ini adalah surah Madaniyah. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinamakan suratul Falaq kerana dimulakan surah ini dengan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq ini bermaksud asyaq, iaitu belahan, iaitu pisahkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, pisahkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Dia termasuklah kita belah biji ke tumbuh-tumbuhan sendiri yang ada di bumi ni, belah juga. Sebab terbelahnya bumi, iaitu tumbuhan akan naik, akan tumbuh. Mata air terbelah juga, keluar mata air daripada bumi. Hujan daripada langit terbelah juga, cuma belah tu kita tak nampak lah, belahan yang bukan belahan yang besar. Anak yang lahir daripada seorang wanita, itu juga dipanggil falak juga, belah juga. Sama ada, maksud belah ini adalah terpisah. Dia asalnya daripada ibunya, kemudian terpisah daripada dia. Sebelum suratul Falaq adalah surah Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum Qul a'udzu birabbil falaq adalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang al-uluhiyah. Uluhiyah ini adalah menceritakan tentang sucinya Allah, sifat Allah, zat Allah daripada perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam suratul Ikhlas, membincangkan tentang uluhiyah. Adapun dalam suratul Falaq yang kita bincangkan sekarang ini adalah, dan juga surah selepas suratul Falaq, iaitu suratul Nas, dipanggil sebagai al-mu'awwizatan. Al-mu'awwizatan, iaitu dua surah pelindung, yang mana minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan yang ada pada alam ini, pada dunia ini. Maratibu makhluqatihi, dan juga martabat level makhluk-makhluk Allah taala yang menghalang manusia daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala juga diceritakan dalam suratul Falaq dan juga suratul Nas. Seperti orang-orang musyrikin yang menghalang manusia daripada tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisikan syaitan, bisikan manusia yang menyerupai syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulakan dalam surah ini dengan al-isti'adzah, iaitu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan kejahatan makhluk. Minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan kegelapan malam. Minta berlindung daripada Allah daripada tukang-tukang sihir. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati-hati yang busuk, hati-hati manusia yang ada sifat dengki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Nas,
iaitu al-isti'adah, berlindung daripada kejahatan syaitan yang berbentuk manusia dan juga jin. Kerana itu dinamakan tiga surah ini, suratul Ikhlas, suratul Falaq dan juga suratul Nas, dipanggil sebagai al-mu'awwizat. Al-mu'awwizat makna surah-surah pendinding. Kemudian kita lihat surah ini juga memberi pengajaran yang cukup mendalam dan juga manfaat yang cukup besar, iaitu menjaga manusia, sebahagian manusia menjaga daripada sebahagian manusia yang lain, dengan sebab jiwa manusia yang kotor. Sebab kita tak tahu manusia luarannya cantik, handsome, dalamannya kita tak tahu. Kadang-kadang sahabat kita sendiri makan kita sendiri, sahabat kita sendiri yang buat sihir kepada kita, adik-beradik kita, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga surah ini juga mengajar kepada kita berlindung daripada kejahatan-kejahatan racun, kegelapan malam apabila malam telah gelap. Kerana pada perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Falaq, suratul Falaq ini, ada perkara-perkara yang menakutkan. Sama ada yang ada di daratan, yang ada di lautan, ataupun yang ada dalam gua dan sebagainya. Kita lihat kelebihan Al-Mu'awwizatain, iaitu dua surah pendinding ini. Riwayat daripada Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata, Nabi SAW bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura misluhunna qattu. Tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu tahu ada beberapa ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak sama dengan ayat-ayat yang lain sama sekali. Apa dia? Iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Uqbah bin Amir menyatakan, amarani Rasulullah, Nabi perintahkan kepada aku, an aqra bil mu'awwizat fi duburi kulli salah, supaya aku baca mu'awwizat, tiga surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, setiap kali selepas solat. Kalau tak baca selepas solat pun, baca pagi dan juga petang atau malam, iaitu lepas subuh dan juga lepas maghrib. Kemudian kita lihat antara kelebihan surah ini juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Abis Al-Juhani, riwayat Imam An-Nasa'i, bahawa Nabi SAW pernah berkata kepada Abis, kepada Abdullah bin Abis, ya Ibnu Abis, wahai Ibnu Abis, ala adulluka bi afdal ma yata'awwadhu bihil muta'awwidhun, nak tak aku ajar kepada kamu seafdal doa, seafdal doa pendinding. Maka Ibnu Abis menjawab, ya wahai Rasul, aku nak. Maka Nabi kata, bacalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dua surah ini. Dalam hadis Sudai bin Ajlan, dia kata, ala u'allimuka salasa suwar, nak tak aku ajar kepada kamu tiga surah, lam yanzil fit Taurah, yang tak turun dalam Taurat, tak turun dalam Injil, tidak turun dalam Zabur dan juga Furqan, tidak turun dalam Quran seumpamanya, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga dalam sunan-sunan yang lain menyebutkan al-istishfa. Istishfa ni maksud minta penawar, minta penawar ataupun minta disembuhkan dengan tiga surah ini. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW kana idza awa ila firashihi kulla lailah, bila Nabi berada di tempat hamparan tidurnya pada setiap malam, jama'a kaffaihi, Nabi akan menadah kedua tangannya, thumma nafasa fihima, kemudian Nabi tiup ke arah kedua tapak tangan Nabi. Nabi akan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yamsah bihi ma mastata'a min jasadih, Nabi akan sapu seluruh badan Nabi dengan dua tapak tangan Nabi dari sekadar mana yang sampai. Nabi mulakan dengan kepala, Nabi sapu, lepas baca tiga qul sebelum tidur,
kemudian muka, dan kemudian bahagian badan dan ke depan dan belakang. Nabi sapu semua. Nabi melakukan perkara ini sebanyak 3 kali. Okey, itu antara kelebihan-kelebihan pendinding yang cukup bermakna dan juga yang bagi saya cukup penting dalam kehidupan kita. Sebab turun, asbabun nuzul, sebab turun muawwizatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Kisah sihir mengenai Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam adalah seorang lelaki Yahudi yang sihir Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, fa innahu saharahu, dia sihir Nabi dalam mayang kurma, fihi mishatah ini adalah mishatati ra'sihi. Mishatah adalah rambut yang lekat pada sikat Nabi, rambut yang lekat pada sikat Nabi. Wa asnani mishtih, dan juga rambut yang ada pada gigi sikat. Wa witrun ma'qudun, dan juga tali yang diikat padanya 11 simpulan. Maghruzun bil ibir, dan dicucuk dengan jarum. Fa unzilat alaihi al muawwizatan, kemudian diturunkan kepada Nabi 2 surah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan sesungguhnya setiap kali Nabi membaca satu ayat, qul a'udzu birabbil falaq, maka terbukalah satu ikatan, simpulan sihir. Kemudian min syarri ma khalaq, terbukalah simpulan yang kedua. Sampailah minal jinnati wan nas. 2 surah ini adalah 11 ayat, dan setiap satu ayat membuka satu simpulan sihir. Wa wajada sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffah, kemudian Nabi berasa dirinya ringan sebab simpulan sihir telah terungkai. Hatta in halat al-uqdah al-akhirah, sampailah simpulan yang terakhir, iaitu yang ke-11. Faqama ka'annama nashata min iqal. Lepas simpulan yang ke-11, Nabi bangun seolah-olah Nabi baru terlepas daripada ikatan, rasa lega. Maka Jibril alaihi salatu wassalam yarqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril jampi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baca ruqyah, baca ayat-ayat penawar kepada Nabi. Jibril baca bismillahi arqika min kulli syai'in yuzika min syarri hasidin wa 'ainin wallahu yashfik. Dengan nama Allah, aku membacakan ruqyah kepada kamu daripada setiap sesuatu yang menyakiti kamu wahai Muhammad, daripada setiap orang yang dengki kepada kamu, daripada mata yang jahat. Wallahu yashfik, sesungguhnya Allah menyembuhkan kamu. Ayat ini, sebab turun ayat ini adalah kerana Labid bin Al-A'sam menyuruh anak perempuannya untuk buat sihir kepada Nabi, tiupkan tiupan sihir pada simpulan sihir, simpulan ikatan, tiup, baca sikit, buat sihir kepada Nabi, dengan sebab mereka dapat sikat atau yang ada rambut Nabi di dalamnya. Kemudian mereka campak di mana? Campak dalam perigi, turun dalam perigi, letak di celahan batu, supaya manusia tak dapat capai perkara tu, tak dapat untuk ambil simpulan 11 ikatan tu. Tapi Jibril bagi tahu Nabi di mana letaknya simpulan 11 simpulan sihir tersebut. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu bermaksud qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, dengan Tuhan al-falaq, Tuhan yang membelah sesuatu, yang memisahkan sesuatu, merangkumi setiap yang terpisah, setiap yang terbelah yang ada dekat dunia ni, termasuklah terbelahnya kegelapan malam dengan pagi. Malam dia akan lenyap, akan terbelah akan terpisah dengan datangnya pagi. Mata air, hujan yang kita sebutkan semua tadi. Dan al-falaq ini secara uruf, kebiasaannya, khususnya al-falaq ini adalah diterjemahkan dengan waktu pagi, siang, waktu pagi.
dan mengisyaratkan kepada kita dalam ayat qul a'udzu birabbil falaq, siapa yang mampu untuk menghilangkan kegelapan malam di dunia ini, maka dia juga yang mampu untuk menghilangkan sesuatu yang menakutkan kepada orang yang minta perlindungan. Kita tahu siapa yang menghilangkan kegelapan malam. Allah Ta'ala yang menghilangkan kegelapan malam, datangkan siang. Maka kita yakin bahawasanya zat yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan menghilangkan segala ketakutan, kegusaran yang ada dalam diri kita, yang kita minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabb ini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Rabb adalah bermaksud daripada tarbiyah ataupun inayah, iaitu dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan pemeliharaan ataupun inayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga manusia yang minta berlindung kepadanya daripada segala perkara kejahatan dan juga kemudaratan. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan ma khalaq, yang Allah Ta'ala ciptakan, iaitu semua makhluk-makhluk. Minta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan semua makhluk. Merangkumilah haiwan, manusia, al-jamad, benda-benda objek seperti racun dan sebagainya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan malam yang bersangatan gelap. Sebab malam kita tak nampak dan kita tidur waktu malam. Kita tak tahu apa yang akan datang menghinggapi tubuh badan kita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan juga minta berlindung kepada Allah daripada tiupan-tiupan tukang sihir. As-sawahir minan nufus. Tiupan-tiupan tukang sihir fil 'uqad, dalam ikatan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, meminta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada hasid, orang yang dengki. Hasad ini adalah orang yang mana bercita-cita untuk hilang nikmat orang yang dia dengki tu. Dia ada satu lagi perkataan dipanggil sebagai ghibtah. Ghibtah ini cemburu, dengki juga. Tapi kita nampak orang beli kereta baru, kita nampak orang ni kerja bagus, kita nak macam dia, tapi kita tak bercita-cita untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri dia. Itu tidak menjadi masalah. Yang hasid di sini, hasad yang dilarang adalah kita bercita-cita untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri dia. Kalau dia beli kereta baru, kalau kita teringin macam dia, tak apa, tak jadi masalah. Tapi kalau kita bercita-cita supaya kereta dia kena curi, kereta dia dipecahkan, dirosakkan, maka itu perkara yang tidak baik. Riwayat daripada Imam Tirmizi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwaz min ainil jan, Nabi minta berlindung daripada mata jin, daripada kejahatan mata jin. Wa min ainil ins, daripada kejahatan mata manusia. Dipanggil ain. Ain ni perkara benar. Sebab ain berlaku pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, seorang sahabat tengok, tak salah saya, Sahal bin Hunayf. Dia tengok Sahal bin Hunayf putih sangat. Tumbang Sahal bin Hunayf. Sebab apa tumbang? Sebab terkena ain, orang yang melihat dia tu. Bila mata kita ni ada racun juga, ada tajam. Sebab itu kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baca dua qul ni, 3 qul, minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kejahatan mata manusia, mata jin dan sebagainya. Apabila turun 2 surah ini, akhadha bihima wa taraka ma siwa zalik, maka Nabi berpegang sungguh dengan 2 surah pendinding ini dan Nabi tinggal yang lain. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, apabila Nabi sakit, yaqra ala nafsihi bil muawwizatain, Nabi sendiri baca ke atas diri dia 2 qul, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa yanfuz, dan juga Nabi tiup, sapu seluruh badan dia. Nabi buat sendiri.
falamma ishtadda waj'uhu, bila mana sakit yang melampau, sakit yang teramat sangat pada ketika itu, Aisyah kata kuntu aqra alaih, aku yang baca kepada Nabi, aku baca atas tapak tangan Nabi, wa amsah biyadihi alaih raja'an barakatihima, aku yang membaca kepada Nabi dan aku sapu dengan tangan Nabi ke atas badan Nabi. Aisyah baca kepada Nabi, kemudian Nabi sapu seluruh badan dia, mengharapkan keberkatan dua surah ini. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas mana diumumkan al-isti'azah, iaitu minta perlindungan daripada semua makhluk, kejahatan semua makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan semua makhluk. Maka selepas daripada itu, Quran sebut 3 perkara jenis yang dikhususkan sebagai memberi peringatan kepada kita. 3 perkara ini, kejahatan, keburukan, kemudaratannya sangat besar, yang perlu kita berjaga-jaga dan minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Kejahatan yang pertama, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini telah dispesifikkan. Tadi umum. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Minta berlindung daripada semua kejahatan makhluk. Malam pun makhluk juga. Orang yang dengki pun makhluk juga. Secara umum, tapi dikhususkan 3 perkara, kerana 3 perkara ni mudaratnya sangat besar. Yang pertamanya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan malam, apabila malam datang. Kerana pada malam ini ada perkara-perkara yang menakutkan, iaitu seumpama binatang-binatang yang tidak kiralah ular ke, serangga ke, apa, binatang buas ke, apa ke. Dan juga pada waktu malam juga, ahlus syarri wal fisqi wal fasad, orang-orang jahat pun akan berkeliaran pada waktu malam. Pencuri, pecah rumah, orang nak buat perzinaan juga pada waktu malam. Waktu malam ni terdedah kepada kejahatan. Perkara yang kedua yang dispesifikkan dalam surah ini supaya kita berjaga-jaga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada kejahatan jiwa. Kejahatan jiwa iaitu kejahatan manusia yang melakukan sihir. Sebab kita tak tahu manusia ini, kita tak tahu merambut sama hitam hati, kita tak tahu. Mungkin ada yang dengki kepada kita. Kadang-kadang rakan ofis kita, bila dinaikkan pangkat, ada mata-mata yang tak selesa dengan kedudukan kita. Walaupun kita buat baik kepada mereka, tetap bila sebut tentang manusia ni, macam mana pun hatinya tetap ada kekotoran dan juga ada sedikit perkara yang tidak baik. Itulah yang berlaku seperti mana disebutkan oleh Abu Ubaidah. Disebutkan anak-anak perempuan Labid bin Al-A'sam, lelaki Yahudi ni, anak-anak perempuan dia yang membuat sihir, yang melakukan sihir kepada Nabi SAW. Dan perkara yang ketiga yang dispesifikkan dalam surah ini, yang perlu kita berjaga-jaga, adalah daripada kejahatan orang yang mempunyai sifat hasad. Sebab perkara-perkara ini semua perkara hati, kita tak dapat tahu, malah kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita boleh mengambil pengajaran daripada surah Al-Falaq ini? Perkara yang pertama kita boleh mengambil pengajaran, iaitu surah ini mengajar kepada manusia cara untuk minta perlindungan daripada segala keburukan, kejahatan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Daripada kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan syaitan, dan juga kejahatan binatang-binatang dan serangga-serangga. Dan termasuklah kejahatan diri kita, kejahatan dosa kita, keburukan dosa kita, keburukan nafsu kita. Semua kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, iaitu kita menyatakan tidak ada satu larangan yang menegah untuk turunnya ayat ini, untuk Nabi minta berlindung dengan surah ini. Sebab apa? Sebab hadis yang menyatakan Nabi kena sihir ni hadis sahih. Hadis yang sahih, dan tak boleh kita nafikan nas daripada Quran. Cuma kita katakan di sini Nabi SAW dilakukan sihir kepadanya, dalam keadaan pada ketika itu sebahagian urusan-urusan dunia Nabi
Nabi sedikit agak berat, kepala Nabi pening sikit. Makna kadang-kadang Nabi bercakap tapi Nabi antara sedar dan juga tidak sedar. Cakap Nabi seperti antara sedar dan juga tidak sedar. Cuma bukanlah sihir yang dikenakan kepada Nabi ini sehingga sihir yang memberi kesan kepada akal Nabi, sehingga Nabi sampaikan wahyu itu tersalah, Nabi baca Quran salah. Tak, bukan sampai ke tahap itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga Nabi daripada keburukan. Memang kita ni nafikan sihir satu perkara yang sukar, satu perkara yang buruk, satu perkara yang penyakitnya agak berat. Tetapi untuk Nabi Allah Ta'ala jaga. Sihir kena juga, tapi tak sampai fikiran Nabi bercelaru antara wahyu dan juga tidak wahyu. Tidak, itu tidak berlaku. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada kejahatan manusia. Kemudian perkara yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkhususkan dalam memberi petunjuk, mengajar kepada kita al-isti'azah, minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada tiga jenis ini. Yang pertamanya adalah malam bila dia datang, dan yang keduanya adalah daripada orang-orang yang jahat, sama ada hati yang jahat nak buat sihir ataupun hati yang dengki. Tiga perkara ini yang perlu kita berjaga-jaga. Satu lagi dipanggil ribatah ataupun al-munafasah. Ribatah, munafasah ini adalah perkara yang harus, kerana dia bercita-cita seumpama nikmat yang orang lain dapat. Orang lain dapat beli kereta baru, aku pun nak beli kereta baru macam dia juga. Tapi taklah kita bercita-cita untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri dia. Ulama menyatakan hasad ini adalah awwalu zambin, dosa yang pertama yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di langit. Siapa dia? Iaitu iblis. Iblis ini disebabkan dia dengki, hasad. Apa maksud iblis dengki? Iblis dengki sebab malaikat lebih tinggi daripada dia. Sebab apa? Iblis dengki kerana Adam manusia, tetapi dia kena sujud kepada Adam. Jadi ini perkara yang tak sepatutnya. Jadi dia dengki. Macam mana Allah Ta'ala suruh muliakan Adam, tak suruh muliakan aku? Inilah berlaku kerosakan pertama yang berlaku di langit. Kerosakan ataupun dosa yang pertama yang berlaku di bumi disebabkan dengki, hasad dengki ini adalah kisah Qabil dan Habil. Qabil bunuh Habil, anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Qabil bunuh Habil sebab dengki, ibadat korbannya diterima, ibadat aku tidak diterima. Bila dengki dia bunuh. Orang yang hasad ini adalah mamqutun, mabghudun, matrudun, mal'unun. Orang yang dimurkai Allah, orang yang dibenci Allah, orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah, dan juga orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berhati-hatilah daripada dua kejahatan ini. Kita tahu sihir ataupun ain, hasad tak dapat memberi apa-apa kemudaratan. Itu semua kita tahu. Sebab kemudaratan datang daripada Allah. Cuma kita menyatakan sebab-sebab yang menjurus kepada perkara tersebut. Itu yang kita khawatir. Memang kita kata sihir ini tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, maka jadi. Itu yang seperti mana syariat mengajar kepada kita supaya berhati-hati dan jauhi asbab-asbab yang zahir sekadar yang mungkin. Kerana beramal dengan perbuatan Sayyidina Umar mengenai dengan orang yang terkena penyakit ta'un. Orang yang terkena penyakit ta'un ini, negara yang ditimpa dengan penyakit ta'un, dia tak boleh keluar. Dan orang luar tak boleh masuk dalam, supaya biar ta'un itu berkumpul di situ je, jangan ditular ke tempat lain. Yang orang luar jangan masuk dalam. Dah tahu negara tersebut ada ta'un. Ini yang Sayyidina Umar lakukan dan juga sahabat-sahabat lakukan. Wal amru bittiqa'il ain, dan juga berjaga-jaga terhadap ain, kejahatan mata manusia seperti mana yang saya ceritakan tadi.
sahabat Nabi lihat seorang sahabat yang sangat putih badan dia terpegun, putih betul badan dia, tumbang dia, terjatuh kena ain. Dan ain ni benar, dan Nabi pun ajar supaya kita baca doa untuk mengelak daripada terkena ain. Wal firar minal majzum. Orang yang penyakit kusta sama juga, kita kena jauh daripada dia. Walaupun penyakit kusta tak beri mudarat apa-apa, tapi dia boleh berjangkit. Dan Nabi ada satu hadis, Nabi kata lari seperti mana lari kamu daripada orang penyakit kusta, seperti mana lari daripada singa. Maksudnya dalam beberapa kisah yang kita sebutkan mengajar kepada kita supaya Islam menyuruh kita berhati-hati. Janganlah kata sihir tak ada apa-apalah, tak ada apa-apa sihir, ain pun tak ada apa-apa, penyakit ni pun tak ada apa-apa, semua tak ada apa-apa, semua Allah Ta'ala, semua daripada Allah. Memang semua daripada Allah, tetapi usaha berjaga-jaga itu daripada diri kita sendiri. Kemudian kebanyakan di kalangan ulama mengharuskan untuk al-isti'anah bir-ruqa, iaitu kita minta berlindung dengan cara ruqyah. Ruqyah dia ada dua, satu ruqyah. Ruqyah ni yang tengok anak bulan tu, ruqyah. Ruqyah adalah yang kita baca-baca ayat Quran, baca jampi-jampi, yang itu adalah dipanggil ruqyah. Nabi SAW pernah sekali sakit, yang kita sebutkan tadi, Jibril yang baca untuk dia, bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'zika wallahu yashfik. Itu menunjukkan boleh kita minta. Kalau kita mungkin sakit ke apa, kita jumpalah mana-mana ustaz suruh baca sikit ayat tawar untuk kita, tak jadi masalah, sebab Jibril pun buat kepada Nabi. Ibnu Abbas menyatakan Nabi SAW yu'allimuna minal awja' kullaha wal hama. Nabi ajar kepada kita baca setiap sakit ni, semua sakit dan demam ke, bacalah doa. Nabi SAW ajar kepada kita, man dakhala ala maridin lam yahdur ajaluh. Siapa yang ziarah orang sakit, ajal dia belum sampai lagi, maka Nabi kata apa? As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyak. Baca sebanyak 7 kali. Kita ziarah orang sakit, tak kira di hospital ataupun di rumah, ataupun jemaah surau pergi, jemaah surau pergi ziarah jemaah, salah seorang jemaah yang baru keluar hospital, yang berada dekat rumah baru balik hospital, kita baca doa nas'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyak 7 kali. Yang menyatakan kalaulah dia dibacakan doa ini, sama ada kalau dia sembuh, dia sembuh sungguh. Kalau dia tak sembuh pun, dia dipermudahkan perjalanan dia untuk dipermudahkan urusan dia lah, untuk keluar roh, untuk apa? Mati, dipermudahkan. Daripada Ali karamallahu wajah, dia menyatakan Nabi SAW apabila Nabi masuk menziarahi orang sakit, Nabi kata azhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Baca doa, jauhkanlah daripada penyakit, Tuhan kepada manusia, sembuhkanlah penyakit orang ini, kamulah sebagai asy-syafi, sebagai penyembuh, tak ada siapa yang bagi penyembuh melainkan kamu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata Nabi SAW yu'awwizul Hasan wal Husain. Nabi pun memberi perlindungan kepada Hasan dan juga Husain. Makna Nabi bacakan doa pendinding untuk Hasan dan juga Husain, cucu dia. Nabi kata apa? U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini minta daripada gangguan syaitan, daripada terkena ain. Kita boleh bacalah. Kalau kita duduk kat rumah kita, ada cucu datang, kita baca kat cucu kita. Kalau cucu tu seorang, u'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan type kat Google doa Nabi kepada dua cucunya Hasan dan juga Husain, dia keluar lah. Tuan-tuan baca. Cuma ubah awal tu u'izukuma, ubah jadi u'izuka. Sebab cucu kita seorang, anak kita seorang. Kita baca, ubah dhamir, kata ganti nama, itu je. Daripada Uthman bin Abil As As-Saqafi, dia kata qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku datang berjumpa Nabi SAW, wabi wajak, dan aku pada ketika itu sakit. Maka Nabi SAW menyatakan ij'al yadakal yumna alaih,
jadikan tangan kamu yang sakit itu letak tangan kamu yang kanan letak tempat sakit, kemudian baca bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid, baca 7 kali. Ini semua ada, tuan-tuan boleh lihat tak salah saya dalam Sahih Bukhari pun ada perkara ini. Maka dia kata aku buat sembuh, maka fasyafanillah, Allah Taala bagi kesembuhan kepada aku. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW idza safara, apabila Nabi bermusafir, fanazala manzilan, Nabi singgah satu tempat, Nabi transit sekejap, maka Nabi baca ya ardi rabbi wa rabbikal wa rabbikillah a'udzu billahi min syarrika wa syarri ma fik, sampai sehingga ke akhir. Panjang doa dia lah, panjang sikit, tak apa. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi SAW bila sakit, bila Nabi sakit, pada tubuh badan Nabi, Nabi akan baca qul huwallahu ahad sehingga habis, qul a'udzu birabbil falaq sehingga habis, qul a'udzu birabbin nas sehingga habis. Kemudian pada tapak tangan kanan Nabi, kemudian Nabi sapu tempat yang sakit. Itu yang Nabi buat. Mana hembus pada lepas kita baca Quran, lepas kita baca ayat, kemudian kita sembuh, kita hembus, itu dibenarkan. Hembusan itu dibenarkan. Walaupun sihir pun hembus juga, tapi kita baca ayat Quran, kita hembus. Macam kita baca Yasin lah, baca ayat Yasin, kemudian kita hembus pada air itu, boleh, tidak jadi masalah. Larangan yang datang dalam hadis adalah ruqyah, ruqa ataupun ruqyah al-majhulah, yang tak difahami makna dia. Makna tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, bahasa apa kita pun tak tahu. Itu yang tak boleh untuk kita baca. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sikit dalam surah An-Nas. Dinamakan surah An-Nas kerana dimulakan dengan qul a'udzu birabbin nas. Okey. Kemudian surah ini sama seperti surah tadi juga, minta berlindung kepada Tuhan, kepada manusia, pemilik kepada manusia, dan juga Rabb kepada manusia, daripada kejahatan iblis dan juga seangkatannya, dan juga kejahatan manusia. Kemudian kita lihat kita terus baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku minta berlindung dengan Tuhan kepada manusia. Sebab apa dia letakkan manusia sebagai satu kemuliaan lah, sebagai satu ketinggian antara makhluk-makhluk yang banyak di dunia ini, manusia yang paling tinggi. Sebab itu disebut sebagai qul a'udzu birabbin nas. Manusia, bila sebut Tuhan kepada manusia, sedangkan bukan manusia saja, Tuhan ni Tuhan kepada semua makhluk, tapi disebut manusia kerana manusia mempunyai ketinggian yang tersendiri. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Malikin nas adalah pemilik kepada manusia. Ilahin nas, Tuhan kepada manusia. Disebut 3 kali ulang perkataan manusia, nak bagi tahu betapa tinggi yang manusia. Min syarril waswasil khannas, aku minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan syaitan, iaitu kejahatan bisikan syaitan. Apa makna al-khannas? Al-khannas ni makna banyak bersembunyi. Sebab syaitan ataupun syaitan ini, bila mana kita berzikir kepada Allah Ta'ala, dia akan sembunyi, dia akan hilang. Bila ke hati kita lalai, dia akan datang balik ke hati kita. Ibn Abbas kata mengenai ayat ini, asyaitan jasimun ala qalbi bani Adam. Syaitan itu ada pada hati anak Adam. Bila mana hati anak Adam lalai, lupa, maka dia akan waswaskan, dia akan bisik perkara yang tidak baik. Fa iza zakarallah, bila mana hati kita sentiasa berzikir, maka dia akan bersembunyi. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, daripada Anas bin Malik mengenai kisah Safiyah binti Huyai, wanita isteri Nabi yang berbangsa Yahudi. Safiyah binti Huyai, dia ziarah Nabi. Pada ketika itu Nabi sedang beriktikaf. Wa khurujuhu ma'aha lailan. Kemudian dia pergi jumpa Nabi di masjid dan Nabi sedang beriktikaf. Kemudian Nabi keluar bersama dengan dia pada waktu malam.
liyarudduha ila manziliha, dan Nabi keluar dengan dia pada waktu malam supaya Nabi nak hantar dia balik rumah. Takkan Nabi akan isteri balik rumah seorang-seorang malam. Jadi nak temankan, Nabi nak teman isteri balik rumah pada waktu malam. Falaqiyahu rajulani minal ansar, kemudian Nabi, dua orang Ansar terserempak dengan Nabi, berselisih jalan dengan Nabi. Falamma ra'ayan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a, dua orang tu bila mana nampak Nabi, cepat-cepat mereka cepatkan perjalanan dia. Mana seganlah sebab Nabi jalan dengan isteri dia, takkan kita nak mereka nak tegur Nabi, jadi mereka cepat-cepat berjalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala rislikima, tunggu jap, kamu berdua tunggu sekejap, innaha Safiyah binti Huyai. Maka Nabi kata, ini adalah isteri aku, Safiyah binti Huyai. Dua orang sahabat ini, sahabat Ansar ini rasa terkejut. Subhanallah, maha suci Allah, wahai Rasulullah, takkanlah kami ni nak sangka buruk kamu keluar dengan wanita lain, wanita yang bukan isteri kamu. Mana mungkin kami menyangka kamu melakukan perkara tersebut. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, inna syaitan yajri minal insan majrad dam, sesungguhnya syaitan ini akan berjalan pada diri manusia itu di tempat darah dia, tempat laluan darah. Maknanya kamu lalai sikit je, syaitan akan bisik kamu bukan-bukan. Kata, ni Nabi ni keluar dengan siapa ni, perempuan mana ni? Wa inni khasyitu an yaqzifa fi qulubikuma syai'an, aku takut akan dicampakkan sesuatu dalam hati kamu berdua. Maknanya syaitan akan bisikkan bukan-bukan. Jadi di sini menunjukkan mengelakkan tohmahan buruk. Walaupun kita sangka, orang tak sangka buruk dengan kita, tapi macam mana pun orang akan sangka buruk. Sebab syaitan ada, dia akan sentiasa bisikkan kepada hati manusia supaya bersangka buruk dengan sahabatnya yang kepada manusia yang lain. Sebab itu kita sentiasa berzikir kepada Allah supaya hati kita ini tidak diganggu oleh bisikan-bisikan syaitan. Pernah satu kali, riwayat daripada Imam Ahmad daripada Abi Tamimah, dia menceritakan mengenai dengan radifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembonceng Nabi yang duduk belakang Nabi atas tunggangan. Asara bin Nabi himaruhu, himar Nabi tersungkur jatuh, dia tersungkur jatuh, mungkin kaki dia tersalah pijak ke apa, atau tersadung ke, terjatuh himar Nabi. Faqultu, maka aku berkata, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Maka Nabi SAW menyatakan, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu kata celaka syaitan, jangan kamu kata begitu. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azama, bila mana kamu kata celaka syaitan, syaitan akan bangga sebab nama dia telah disebut. Makna kamu ketika mana kamu dalam keadaan kamu jatuh daripada himar, pada ketika itu kamu kata celaka syaitan, syaitan rasa bangga, rasa besar sebab nama telah disebut. Kemudian Nabi ajar, wa idza qulta bismillah, apabila kamu menyebut bismillah dengan nama Allah, tasaghara hatta yasir mislu dzubab, syaitan akan rasa hina sehingga kecil syaitan ni seumpama lalat. Sebab apa? Sebab kamu sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hati manusia bila mana dia berzikir kepada Allah, syaitan ini akan hina dan juga akan bersembunyi. Tapi kalau hati kita tidak berzikir kepada Allah, maka pada ketika itu syaitan akan rasa bangga, rasa besar, dan dia akan menghinggap, membisik perkara-perkara yang tidak baik di hati kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara saya nak sebut, cuma secara penutupnya pada malam ini, dua surah ini, apa saya nak sebutkan di sini, iaitu kalau tuan-tuan perhatikan perkara yang diminta berlindung dalam suratul Falaq. Suratul Falaq disebut sifatnya satu. Apa sifatnya satu? Iaitu Rabbil Falaq. Sifat yang satu, Rabbil Falaq, Tuhan kepada falak. Tuhan kepada falak, Tuhan yang membelah. Tapi yang diminta perlindungan daripada tiga penyakit, tiga jenis, iaitu yang pertama malam, yang kedua daripada sihir, yang ketiga daripada orang yang hasad. Tiga perkara.
Maknanya kita minta berlindung daripada Rabb satu je, iaitu Rabbil Falaq. Disebutkan satu je, Al-Falaq, tetapi diminta perlindungan 3 perkara, iaitu kejahatan malam, kejahatan sihir, kejahatan yang busuk hati ni, orang yang dengki. Okey. Adapun surah An-Nas ini, fal musta'az bih, disebutkan sifatnya 3 sifat. Apa dia sifat yang zat yang kita minta tolong? Kita sebutkan 3 sifat. Yang pertamanya qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas. Yang keduanya malikin nas. Yang ketiganya ilahin nas, iaitu dialah Rabb, dialah pemilik manusia, dialah Tuhan kepada manusia. 3. Tapi yang diminta berlindung dalam surah An-Nas ini hanya satu, iaitu al-waswasah, iaitu bisikan. Bisikan syaitan, sama ada berbentuk manusia ataupun jin. Tuan-tuan nampak? Qul a'udzu birabbil falaq, satu saja, Rabbil Falaq, Tuhan kepada apa? Al-Falaq. Tapi minta berlindung pada 3 perkara yang jahat. Malam, tukang sihir, dan juga orang yang dengki. Adapun ketika surah An-Nas ini disebutkan 3 ciri-ciri zat yang kita minta tolong, itu Allah Ta'ala. Dialah Rabb, dialah Rabb yang memelihara kita, dialah sebagai Malikin Nas, pemilik kita, dan dia juga adalah Ilahin Nas, Tuhan kita. Bermaksud bila dia Tuhan kita, tak ada Tuhan yang disembah melainkan dia. Dia pemilik kita, tak ada orang lain yang dapat memiliki kita. Yang diminta hanya satu saja, minta berlindung, iaitu al-waswasah, iaitu bisikan syaitan, sama ada bisikan daripada jin ataupun daripada manusia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab berlaku pemisahan ini, tuan-tuan nampak apa at-tafriqah, perbezaan dia. Surah yang pertama qul a'udzu birabbil falaq ini lebih kepada minta keselamatan badan dan juga diri kita, jiwa kita. Malam, kejahatan malam kita minta diri kita selamat. Tukang sihir, kita minta diri kita jauh daripada dia. Orang dengki, kita minta diri kita jauh daripada dia. Okey. Itu dalam surah Al-Falaq. Adapun dalam surah An-Nas ini, dalam surah ini, surah An-Nas adalah minta keselamatan agama. Keselamatan agama. Dan juga minta supaya tidak diberi kemudaratan dalam agama Islam yang kita anuti ini. Dan minta diri kita selamat, mengamalkan agama dengan baik. Sebab apa? Kerana sebesar-besar kemudaratan dunia ini adalah yang cacat pada agamanya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Berbeza dengan dunia ini, walaupun kemudaratan yang banyak, tak sama kecacatan yang ada pada diri seseorang, kecacatan agama dia. Agama ni walaupun cacat, kurang dalam diri kita, cukup besar, implikasinya besar. Sekiranya cukup sekat itu dulu pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. 2 surah yang penting sebagai pendinding diri kita. Maka ajarlah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada diri kita sendiri. Kita amalkan pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Kita baca dia, dan baca sebelum tidur, waktu naik kenderaan pun kita baca. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita sakit, kita baca 3 qul, kita sapu tempat yang sakit, kita yakin yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.